wassalatu wassalamu ala rasulillah. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء بن الحكم قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني وإذا حدث أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إلى آخر الآية. Sebenarnya kita sudah baca dah hujung bab ni sampai ke akhir. Daripada situlah mula malam ni. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Asma bin Al-Hakam, katanya saya telah mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, saya adalah seorang yang apabila mendengar sesuatu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi munafaat kepada saya daripada hadis itu sebanyak yang dikehendakinya. Dan apabila seseorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis kepadaku, saya akan meminta dia bersumpah. Kalau dia bersumpah, saya membenarkannya. Qala, katanya, wa haddatsani Abu Bakar. Abu Bakar telah meriwayatkan hadis kepada saya, dan benarlah Abu Bakar. Annahu qala, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun hamba yang berdosa ataupun melakukan dosa selepas itu atau lalu dia berwudu, mengelokkan wudunya, kemudian berdiri mengerjakan 2 rakaat sembahyang, kemudian dia beristighfar kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuninya. Kemudian beliau membaca ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan sesuatu kekejian, sesuatu dosa, ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri, hingga ke akhir ayat. Ayat itu seterusnya ayat itu, zakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan seterusnya. Orang ni akan ingat kepada Allah dan beristighfar kerana dosa-dosa yang mereka lakukan. Tidak ada orang lain yang dapat mengampunkan dosa melainkan Allah, dan mereka tidak terus melakukan kesalahan yang telah mereka lakukan itu dalam keadaan sedar, dan seterusnya ayat. Baru ni sebenarnya kita sudah terjemah belakang dah ni. Tak apalah, bermula daripada situ malam ni. Kalau nak kira dari segi hadis ni, hujung dia tu banyak. Dalam kitab-kitab hadis lain pun ada, dan sekadar tu adalah sahih. Tetapi bahagian permulaan hadis ini ada masalah. Bahagian permulaan dari segi matan dia tu ada masalah. Selain daripada selain daripada
perawi ni, ada perawi yang bermasalah juga. Nah, kalau kita tengok dalam kitab kita ni, kira-kiranya ramai lah juga ada ni kan, Badrul Majhud ni. Nah, tengok iaitu Ali bin Rabi'ah bin Nadlah Al-Walibi Al-Asadi Abul Mughirah Al-Kufi. Para ulama berselisih pendapat, berbeza pendapat tentang dia ni sama ke orang tula ke dengan Ali bin Rabi'ah Al-Bajali atau orang lain. Orang tula ke orang lain, itu ada khilaf. Bukhari kata orang lain, dua orang yang berbeza. Dia membezakan di antara Al-Bajali dan hak lagi ni Al-Asadi Al-Walibi. Ibnu Hibban ikut Bukhari jugalah, seperti juga dia kata dalam kitab Thiqat dia tu, dia kata ini dua orang yang berbeza. Fa dzakara hadza fi tabi'in, dia menyenaraikan hak ni di kalangan tabi'in. Tetapi Abu Hatim mengatakan kedua-duanya ni nama ni orang yang sama. Begitulah yang dinukilkan oleh anak dia Ibnu Abi Hatim. Begitu juga Khatib Baghdadi setuju dengan dia lah, berpendapat begitu juga. Tak apalah. Lepas tu dia kata Nasa'i mengatakan dia thiqah, Ibnu Sa'ad dan lain-lain, dan begitulah. Dia meriwayatkan daripada Asma bin Al-Hakam. Biasanya nama Asma lagu ni kan, nama orang perempuan. Ini bukan orang perempuan, orang lelaki. Asma lelaki, Asma jantan. Seperti kita lah ada juga nama lagu tu kan. Nama yang orang lelaki pun guna, orang perempuan pun guna dalam masyarakat kita. Misalnya apa dia? Azmi misalnya. Azmi. Ada perempuan pun ada, lelaki pun ada. Ni pun lagu tu juga. Tapi kebanyakannya perempuan lah Asma ni. Ni hak ganjil sikit lah. Ganjil sikit. Supaya Juwairiyah kan ada, kita sudah jumpa dalam hadis ni kan. Sanad dia ada lelaki ada perempuan, tetapi kebanyakannya perempuan. Lelaki tu ganjil, tapi adalah perawi lelaki ni lagu tu. Baiklah. Al-Fazari wa qila As-Sulami Abu Hassan Al-Kufi. Dia ni qala Al-Bukhari lam yuru anhu illa hadha al-hadith wa hadithun akhar lam yutaba' alayhi. Tidak ada diriwayatkan daripada dia ni kecuali hadis ni ya. Hadis ni ya, Imam Bukhari kata. Dan satu hadis yang lain yang tidak ada orang lain menyokong dia. Tidak ada orang lain menyokong dia. Lam yutaba' alaih, artinya tidak ada perawi lain menyokong dia. Sama-sama meriwayatkan daripada dia hadis ni. Hak serupa dengan ni daripada sahabat yang sama. Itu makna mutaba'ah. Daripada Sayyidina Ali juga tak ada. Tak ada. Hak timbul masalahnya ada nakarah, orang panggil ada nakarah, ada kemungkaran di dalam hadis ini, iaitu sahabat-sahabat Nabi meriwayatkan dari satu sama lain, daripada satu sama lain. Antara mereka tu tak ada pula mereka minta bersumpah ni, minta bersumpah lagu ni. Uqaili juga sependapat dengan Imam Bukhari dari segi membantah. Tak terima ni, tak kena ni, ada tak kena ni hakif minta bersumpah-sumpah ni. Sebab apa? Dia kata faqala Ali ada dengar daripada Umar hadis. Ada. Falam yastahlifhu, tidak pernah dia minta Umar bersumpah dulu sebelum riwayat hadis. Qultu wa qad ja'at anhu riwayatun 'anil Miqdad
wal ukhra an Ammar wa riwayah an Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum. Bukan saja Ali diriwayatkan daripada Umar, tetapi meriwayatkan juga daripada Miqdad, daripada Ammar, daripada isterinya sendiri iaitu Fatimah, dan daripada Sahal bin Hunayf. Ramai lagi Sayyidina Ali meriwayatkan, bukan Abu Bakar saja. Dia kata kalau orang lain dia minta bersumpah dulu, sedangkan semua tu tak ada minta bersumpah. Dalam riwayat-riwayat sebanyak mana hak ada. Dalam Bukhari sendiri ada riwayat daripada Ammar, ada riwayat daripada Miqdad, tak ada sumpah. Butir tu, point tu, ini tak kena ni. Tak kena, bercanggah dengan riwayat yang lebih sahih, bercanggah dengan riwayat yang lebih sahih. Kalau kita mengambil kira dia ni perawi mungkar, maka mungkarlah hadis tu jadi dhaif. Kalau kita kata dia ni perawi yang sahih, perawi yang thiqah, dia meriwayatkan bercanggah dengan orang lain yang lebih thiqah, maka jadi syadz, dhaif juga hadis itu, dhaif juga. Sebab itulah Imam Bukhari bantah. Bukan nak bantah hak ujung tu, hak ni bahagian permulaan ni, hak minta bersumpah ni, hak ni tak ada. Ya mungkin boleh terima kalau jangan-jangan bukan dalam semua keadaan dia minta tu, ada keadaan tertentu dia minta bersumpah, seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar juga. Sayyidina Umar juga ada juga dia minta bersumpah, tapi bukan semua. Kalau lagu tu ya. Tetapi di sini nampaknya bila mana-mana sahabat meriwayatkan hadis kepada aku akan minta dia bersumpah. Setiap kali lah bila sahabat, itu tak kena. Kalau kata jarang-jarang, ada juga dalam kes mungkin hak berat, hak besar, yang perlu kepada sokongan ataupun dikuatkan, perlu dikuatkan, maka dia minta bersumpah. Kalau sekadar tu boleh terima. Sebab apa? Ada juga dilakukan oleh sahabat yang lain. Tapi kalau nak kata setiap kali orang lain selain daripada Abu Bakar meriwayatkan hadis kepada dia, dia minta bersumpah kerana Allah, bahawa hak kamu cerita ni memang kamu dengar daripada Nabi SAW, minta bersumpah lagu tu, itu tak ada, itu mungkar. Hak tu butir tu adalah mungkar, tak kena, tak betul hak tu. Sekali kita tengok, nampak dia nak melebihkan Abu Bakar, lebihlah Abu Bakar kita, khalifah yang pertama umat Islam, lebihlah. Sebab apa? Setara mana Abu Bakar ni, kalau royak apa-apa Sayyidina Ali hak sama skala tu, semua orang lain dia minta bersumpah, Abu Bakar ni dak. Abu Bakar ni dak pakai terima selalu, sebab dia percaya Abu Bakar ni orang yang benar. Sekali nampak angkatkan Abu Bakar tu, kita tak boleh gitu. Kita orang ahli sunnah tak boleh sementara angkat Abu Bakar kita lupa dah orang lain, tak boleh. Lepas tu sahabat-sahabat Nabi orang lain tak benar ke? Tu benda ni. Riwayat yang dhaif bermasalah, dia akan ada benda-benda gitu. Bapaknya orang lain tak benar ke? Ramai lagi kan orang lain, sahabat-sahabat besar tak pandai, tak selesai dengan akad seorang hak lain tu. Lagu mana? Hak lain tidak diyakini lah, tidak diyakini. Kesimpulannya orang akan buat. Lepas tu hak kaedah, hak ulama hadis buat, as-sahabatu kulluhum udul, tu lagu mana? Tak betul lah kaedah tu. Kaedah orang buat tu ambil mana? Kira-kiranya dia tak ambil kira hak Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali dak, tengok dulu, kena bersumpah dulu, tak padan dengan meriwayatkan tu begitu, dia tak terima. Ini di satu pihak angkat satu orang dengan menggugurkan lenyek lain-lain sekian ramai lagi, itu tak kena. Bukan lagu tu caranya, tidak berlaku gini, tidak berlaku. Abu Bakar kata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun hamba, ma min abdin, tidak ada seorang pun hamba. Maksud hamba ni yang Islam lah, yang Islam di sini. Kalau yang kafir itu tak masuk. Tidak ada seorang pun orang Islam
Maksud hamba di sini orang Islam. Siapa pun tak kira, tua muda, orang dulu ke, generasi kemudian ke, lelaki perempuan, bangsa mana-mana, serupa aja, asalkan orang Islam. Kita tahu mana, tak ada kecuali itu. Ini nakirah fi siyaqin nafyi. Kalau orang belajar nahwu dia faham. Ma tu nakirah abdin, lepas tu ada min pula, itu lagi kuat lagi. Sebab itu kita terjemah, tidak ada seorang pun, tak ada seorang pun tak ada orang Islam kalau dia melakukan dosa, artinya tak ada kecuali, siapa saja semua boleh buat gini, dan Allah SWT akan terima. Dia ambil air semaya molek, yuhsinul wudu, mengelokkan tuhurnya, bersucinya. Lagu mana mengelokkan bersucinya itu? Supaya kita sudah bincang dah lah dalam kitabul wudu dulu. Apa maksud ihsanul wudu, ihsanul tuhur? Iaitu dengan penuh kesedaran ambil air semaya, dengan penuh kesedaran bahawa ambil air semaya itu pun satu proses taubat juga, satu proses taubat dah tu ambil air semaya itu, iaitu basuh anggota-anggota yang boleh membawa seseorang itu kepada neraka. 7 anggota. Tu 7 anggota basuh tu. Kita tidak perlu ulang lah, panjang dah bicara dulu. Itu makna mengelokkan. Satu lagi dari segi zahirnya, kita jagalah tak mana-mana khilaf. Kalau Imam Malik kata, misalnya orang-orang sependapat dengan dia kata air semaya ni kena gosok. Gosok. Jangan tak gosok. Walaupun sah mengikut orang lain. Dia kata sah, cucuk saja puasa, kena bahagian tu basuh lah orang panggil. Tapi Imam Malik kata tak, kena jaga benda-benda gitu. Gosok lebih makna bersungguh, lebih bermakna bersungguh kita nak menyucikan sungguh, tidak main-main. Kan kalau kita gosok lebih bersih, kalau kita basuh gitu saja kurang bersih. Dari segi nak basuh benda lain pun begitu. Dan kalau basuh sekali memadai dah air semayan. Setiap anggota tu basuh sekali, basuh muka sekali, sah dah air semayan. Tetapi ihsanul wudu, ihsanul tuhur, mengelokkan bersuci air semaya, ialah dengan basuh supaya Nabi ajar 3 kali. Itu termasuk belakang itu, termasuk belakang. Lepas tu buatlah apa yang patut, buatlah apa yang patut, doa kau gapo kau. Walaupun hadis kurang kuat sikit pun kita buat pasal apa, sungguh-sungguh kita nak bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin misalnya. Apa itu? Baca hak tu bersungguh-sungguh. Bukan kita nak bersih hak zahir saja, anggota kita mutatahhirin tu, hak zahir tu lah kita basuh. Tapi hak sebenarnya dia letakkan sekali. Ij'alni minat tawabin, taubat tu bersih dalam, waj'alni minal mutatahhirin, bersih luar dengan sedar. Dan basuh 3 kali, isyarat kepada 3 rukun taubat. Sedar tu, sedar, isyarat kepada 3 rukun taubat. Berhenti, menyesal, berazam tak saya buat dah, 3. Berhenti buat kesalahan tu, dosa tu, tak buat dah lah, tak saya buat, menyesal dan berazam untuk tidak melakukannya lagi. 3 rukun. Ada hadir, waktu sentiasa dalam ingatan kita. Itu maksud ihsanut tuhur. Thumma yaqumu, kemudian dia berdiri bersembahyang 2 rakaat. Daripada sinilah ulama buat kesimpulan sembahyang sunat taubat ke apa ni, hadis-hadis ni. Dia kalau nak cari dalam hadis ni, hadis yang khusus dengan ajar niat saja aku sembahyang sunat taubat kau gapo-gapo, tak ada gapo-gapo pun. Sunat hajat kau gapo. Cuma ulama faham dalam hubungan apa, dalam konteks apa Nabi sembahyang. Misalnya hak sembahyang hajat, sahabat ada ajak dia tak boleh pergi ke masjid, dia nak ajak Nabi pergi di rumah dia, biar Nabi sembahyang di rumah dia. Dia nak buat situlah tempat sembahyang di rumah dia. Itu hajat dia.
Tu dalam Bukhari ke apa ada kan, tapi tak ada sebut dia ajak semaya ajak, tak ada. Dia ajak pergi ke rumah dia. Nabi SAW pun pergi ke rumah dia. Sebelum apa-apa dia adalah buat jamuan sikit. Ajak kamu itu, ceritalah kamu nak suruh aku semaya mana. Sini dia pun semaya. Sahabat tu pun duduk di belakang dia, semaya. Daripada situlah ulama faham itu semaya hajat. Tak ada sebut niat kau dia ajar ni, kita nak semaya hajat ni. Tak ajin lagi sebelum pada ni. Ni nak semaya hajat ni, semaya hajat ni niat tak ada. Ulama faham. Supaya ni daripada hadis dia faham. Lepas tu dia faham kan? Tengok sahabat ni ikut alik belakang dia tidak larang. Menunjukkan semaya hajat tu boleh berjemaah. Boleh berjemaah. Walaupun tidak sebut hajat situ, tak. Hajat dia ada tu. Kalau tak ada hajat dia, Nabi tak pergi rumah dia hari tu. Sebab dia ada hajat. Dari situ lah dia faham semaya hajat ke apa ni. Dan ulama yang kata semaya hajat boleh jemaah ni, situ. Itulah dalil dia. Nak cari dalil lebih terang lagi daripada tu tak ada. Tak boleh. Kalau ada hak suruh semaya hajat ni, seorang aja. Kalau orang ambil hak jemaah saat ni, situ hak tu. Boleh dah tu. Ada dalil dah lah. Lagu tu orang panggil. Macam hak ni. Dia tak ada royak ni. Inilah orang panggil semaya taubat misalnya. Tak ada lagu tu. Dia semaya 2 rakaat, kemudian beristighfar kepada Allah. Istighfar. Kemudian itu lepas semaya lah, astaghfirullah. Sekurang-kurangnya kata lagu tu. Astaghfirullah. Dia kata lagu tu je. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada siapa pun yang kata buat lagu tu, melainkan Allah akan mengampuninya. Allah akan mengampuninya. Kemudian Nabi SAW pun baca ayat ni. Walladzina idza fa'alu fahishatan, itu orang-orang yang apabila mereka melakukan sesuatu kesalahan, sesuatu kekejian, sesuatu dosa, ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri, buat salah lah, yang mana akibatnya akan menimpa diri mereka sendiri kalau tidak di dunia, di akhirat besok. Zakarullah, mereka terus ingat kepada Allah. Bila buat gitu, dia ingat kepada Allah. Hak tu hak naknya, hak Tuhan kenal. Orang yang Tuhan kenal lagu itulah, dia tidak lupa kepada Allah. Bila dia buat, dia akan teringat selalu. Ingat kepada Allah selalu. Bila ingat, dia istighfar selalu. Cuma Nabi SAW ajar kaifiat dia. Istighfar. Istighfar saja boleh dah. Tapi hak lebih molek lagi, buat lagu ni. Lagu ni. Hak semua dalam hadis. Semua dalam hadis. Ambil air semaya, semaya 2 rakaat, dia ajar. Ini kaifiatnya. Hak tidak ada dalam Quran, tapi Nabi ajar. Lagu ni cara. Kalau buat lagu ni lagi sempurna lagi. Sebab kita kata ambil air semaya. Ambil air semaya, kalau basuh sekali pun boleh dah. Tapi dia kata ihsanul wudu, comel air semaya. Itu dia ajar kaifiat dah tu, cara dah tu. Nak suruh Tuhan terima taubat kita ni, Tuhan ampunkan kita lagu mana? Ini kaifiatnya. Kaifiat tu Nabi SAW ajar. Gitulah seterusnya. Orang yang buat lagu ni, balasan mereka di akhirat, balasan mereka ialah keampunan daripada Tuhan mereka dan jannat, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka akan kekal di dalam syurga. Itulah dalam Qurannya balasan, tidak sia-sia. Memang kesalahan itu dikira kesalahan, dosa, tidak baik, tetapi ada kebaikan lain pula yang kita dapat apabila kita ikut perintah Allah, ikut cara yang Nabi SAW ajar, iaitu kita mendapat keampunan Allah dan kita mendapat syurga pula kerana itu. Sebab baru ada cabaran. Kalau tidak, tak ada cabaran. Tuhan nak, memang hikmat Tuhan jadi manusia dalam dunia ni penuh dengan cabaran. Bila dia menghadapi cabaran itu, salah tak apa, dia baiki, dia betul, dia minta ampun. Kerana itu Tuhan bagi pula ganjaran. Itulah yang disebutkan dalam Quran. Jangan kata duka cita kerana ada dosa gitu gini. Tuhan nak gitu dah. Cumanya jangan terus melakukan dosa dan kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang adat hidup dalam dunia ni, dia ada hak kotor tu. Bila kotor kena bersih.
Jangan dengan kotor tu tidak dikehendaki. Kotor tu pasal dia dah. Itulah yang dikatakan adat dunia tu, adat alam ni. Tapi jangan terus dalam kekotoran. Bersihkanlah. Bila bersih tu dapat pujian Tuhan. Tidak saja. Kalau kita tidak kotor, macam mana kita nak dapat pahala kita membersihkannya? Tak ada peluang. Itu peluang yang Allah SWT bagi. Supaya juga bila kita ni ada buat salah, kalau jadi malaikat tak ada dah pahala-pahala tu. Bila kita buat salah, kita bertaubat, boleh pahala kita taubat. Taubat tu sendiri tu ada pahala dia. Tak apalah. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal, daripada Abu Abdurrahman Al-Hubuli, daripada As-Sunabihi, daripada Anas, daripada Mu'adz bin Jabal, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pegang tangan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, "Wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka." Demi Allah, sesungguhnya aku sayang kepadamu. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berkata lagi, "Aku berpesan kepadamu, hai Mu'adz, jangan sekali-kali engkau tinggalkan selepas sembahyang, selepas tiap sembahyang mengatakan begini. Jangan engkau tinggal kata begini, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah daku dalam mengingatimu, mensyukurimu, dan beribadat kepadamu dengan baik. Beribadat kepadamu dengan baik, dengan sempurna. Tolonglah aku. Wa awsa bidzalika Mu'adz As-Sunabihi. Mu'adz berpesan pula kepada perawi di bawahnya, yaitu As-Sunabihi. As-Sunabihi juga berpesan tentang apa yang dibaca tadi kepada perawi di bawahnya, yaitu Aba Abdurrahman. Dia pesan masing-masing saling pesan. Hak ni baca. Hak ni baca walaupun dalam bab istighfar, sebenarnya dalam bab ni boleh masuk belakang. Cuma dia masuk buat tajuk besar istighfar. Di bawah dia tu sebenarnya boleh doa pun boleh juga. Zikir pun boleh juga. Hak ni dalam bentuk doa ni sebenarnya. Sama ada angkat tangan kau, tidak angkat tangan kau, tak jadi masalah kau tu. Tetapi Nabi SAW baca ni, ini tidak ada istighfar. Kalau istighfar dia kena ada astaghfirullah. Ni tak ada. Minta tolong lagu ni, itu dalam bentuk doa, bukan zikir. Doa tu artinya lepas sembahyang tu ada bentuk istighfar, ada bentuk doa, ada bentuk zikir, macam-macam bentuk hak Nabi SAW buat ataupun dia ajar, ada. Antaranya hak ni. Hak ni tak tahulah. Kalau kita duk ikut orang sama, ikut orang sama baca ke tidak, tak tahu. Sepatutnya dah kita mengaji hadis, padahalnya Nabi SAW pesan gitu semua nak ke Mu'adz, jangan tinggal aku mana-mana buat ni. Selepas tiap sembahyang jangan tinggal baca ni. Jangan tinggal baca ni. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah je. Patu. Nak baca sekali pun tak apa, nak baca 2-3 kali pun tak apa. Atas dasar akan datang kita jumpa Nabi SAW, dia suka kalau berdoa dia 3 kali dia ulang. Tapi tidak sama juga. Kita pun lagu tu lah, buat lagu tu. Ada kalanya kita ulang, tak apa juga 3 kali. Kalau sekali pun tak apa juga berdasarkan riwayat ni. Minta tolong dengan Tuhan, biar dia tolong kita, ingat ke dia. Bukan senang juga nak ingat tu kalau tanpa pertolongan dia. Tu dia kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim tu. Sebenarnya tidak ada daya dan upaya kita untuk buat benda molek ni. Untuk ingat kepada Tuhan. Ingat benda lain tu ingat. Ingat kepada Tuhan tu padahal perlu sangat. Ingat kepada Tuhan tu segala-galanya perlu ke dia. Tapi gol lain ingat sangat. Gol lain ingat sangat. Waktu, jaga waktu gapo misalnya.
waktu pejabat misalnya, mana-mana kerja pejabat, jaga benar, sibuk benar, kalut penuh jalan tu, jam jalan tu, pasal nak kejar waktu ni, ingat sangat. Lepas tu ingat mayat lagu mana? Ingat lagu tu kau, sibuk lagu tu kau, gaduh lagu tu kau. Situlah benda ujiannya, boleh tengok lah. Anak minta tolong dengan Tuhan, sebab nak ingat ke dia nak hari pak mati ni, pak mati. Kalau kerja ada juga time pecing, dah pecing juga tak apalah, bangun lewat pun, tak gaduh pun. Tapi ni tak ada pecing, tak ada pecing, sakit pun kau kena ingat. Kalau sakit kau kena ingat. Mengandung, kita kata susah lah orang perempuan mengandung. Aku tak, kau kena ingat masa tu, sebab tu tak boleh tinggal semaya. Kalau mari kota tak apa, tinggal semaya. Dah adalah hikmah-hikmah dia, dan Nabi ajar begitu. Tapi kalau kita kata ketika mengandung tu susah ke, berat nak bangun pun susah, tak, ketika tu kau kena ingat. Susah tu nak hari, hak tu nak minta tolong dengan Tuhan, nak ingat ke dia, nak ingat ke dia. Wa aqimis salata li dhikri, dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Untuk ingat, zikir tu, zikir tu sembahyang. Nak mendirikan sembahyang bukan senang, nak hari sampai ke mati. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, lagu mana? Susah kala. Wa syukrika, syukur tu pun payah. Kita ingat syukur ni, terima kasih gitu saja kau. Buat nyanyi mudah je, buat nyanyi kan, buat lagu. Hak sebenar payah. Hak sebenar. Syukur apa makna? Syukur artinya kita gunakan sesuatu yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sesuai dengan kehendak dan keredaannya. Itu syukur. Itu syukur. Kita gunakan apa-apa nikmat yang Tuhan beri kepada kita sesuai dengan kehendak Allah dan keredaannya. Hak dia suka lagu mana, kita buat waktu. Itu syukur. Bukan syukur ni kata saja. Syukur ni dia lebih luas. Kata, buat dan ingat, 3 kali masuk dalam syukur. Bukan sekarang saja. Syukur-syukur ni, misalnya kita kata dia beri mulut. Nikmat besar tu atas batas tubuh kita, atas tubuh kita saja. Dia beri mulut. Mulut ni Tuhan kenal kita buat agama. Hak Tuhan kenal, dan kita tahu dah kan, belajar hak Tuhan tak kenal apa. Jangan dibuat guna mulut tu sesuatu yang Tuhan tak kenal. Tidak bersyukur namanya. Walaupun kata alhamdulillah, tapi makan duit haram tak ada guna, tidak bersyukur namanya. Bersyukur lagu mana? Guna mulut untuk apa yang Tuhan redha. Tuhan kenal mulut makan, dia kenal makan. Kulu dia kata, dia perintah benar makan, dia suruh makan, dia kenal lah makan. Dia suruh makan. Minum, guna mulut juga. Washrabu, dia suruh benar, mana dia kenal, tak salah hak tu. Tapi halalan tayyibah, hak tu hak dia kenal. Boleh makan belaka, hak tidak halalan tayyibah pun boleh masuk juga dalam perut. Hadas sepatutnya juga, kenyang juga, sedap juga. Tapi kalau tidak halalan tayyibah, tu Tuhan tidak suka. Kalau kita makan juga, maknanya kita tidak bersyukur. Kalau makan hak Tuhan kenal, hak halal tayyibah, itu makna Tuhan bersyukur. Boleh pahala pula. Makan saja, padahal kita kenyang, padahal kita sedap. Tapi kerana kita ingat ikut perintah Allah, boleh pahala pula. Makan pun boleh pahala. Bukan saja. Itu syukur. Lepas tu mulut kecek. Kecek kau dia mengaji Quran, baca kitab, kecek molek-molek nasihat kepada orang, mengajar benda-benda yang baik. Tuhan tidak kena buat. Kata kau silah mengupak, maki, hamun dan sebagainya, guna mulut. Itu dia tak kena. Kalau kita guna juga, tidak bersyukur lah. Kalau guna mulut untuk yang dia kena, bersyukur. Walaupun kita tak kata alhamdulillah, syukur itu hakikat dia. Luas mana syukur.
Itu atas perbuatan. Perkataan pun gitu juga. Kata benda hak tak molek, tidak bersyukur. Kata benda hak molek, syukur. Dalam bentuk zikir, dalam bentuk tidak zikir, gapo pun asal hak molek, syukur. Begitu juga fikiran, mikir hak molek, hak Tuhan kena mikir, bersyukur. Fikiran tu, akal tu Tuhan beri, itu nikmat besar tu. Guna pada apa yang Tuhan redha dan Tuhan kena, itulah syukur. Guna fikiran, mikir, ingat kepada hak Tuhan kena. Jangan ingat kepada hak Tuhan tak kena, atau mikir hak Tuhan tak kena. Mikir juga kena rancang, nak wapak bank, nak gapo pun kena rancang juga, kena fikirkan juga tu. Tidak bersyukur, bercanggah dah situ. Berdosa pula guna nikmat Allah SWT pada perkara yang dia tidak redha. Semua masuklah ke syukur. Orang kafir, sebab apa dikatakan kafur? Sangat ingkar akan nikmat Allah. Kafur, kafir itu kafur juga, sangat ingkar kepada nikmat Allah. Sebab apa? Dia menafikan semuanya. Dalam fikiran dia, dalam etikad dia, sepatut ingat kepada Tuhan yang sebenar, dia ingat kepada Tuhan yang lain. Tidak bersyukur. Orang lain yang beri, dia ucap terima kasih kepada orang lain. Tidak bersyukur. Kata pun lagu tu juga, dia nak sebut nama orang lain, puji, berhala-berhala, kau. Dari segi perbuatan pun begitu. Itulah contoh manusia yang tidak bersyukur langsung dalam semua segi. Dalam perbuatan, perkataan dan i'tiqad dia tidak syukur. Tak apalah, bukan senang lah nak ayatnya syukur-syukur. Sebab tu dia minta dengan Tuhan tu, minta dia tolong dia. Minta tolong. Minta tolong dengan dia. Dan Nabi SAW ajar lagi, pasal apa kita ni susah hidup ni, susah, banyak cabaran. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Misalnya doa dia, jangan serahkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Jangan serah. Kita tak harap ke diri kita sendiri. Jangan terlalu yakin dengan diri kita. Banyak perkara tak ada kita. Minta tolong Tuhan, jangan serah kita ni kepada diri kita sendiri. Jangan. Biar dia yang kontrol kita. Walaupun kita tidak sendiri, tak apa, lebih baik lagi kalau dia kontrol. Kalau dia yang atur, dia yang buat kita digerak gini, itu lebih baik daripada hak kita buat sendiri. Jangan merasa yakin hak kita buat sendiri tu. Berapa banyak hak kita buat tu salah, tak betul. Dengan sebab itu, minta jangan Tuhan serahkan kepada diri kita. Biar dia yang kawal kita. Wa husni ibadatik. Nak ibadat comel molek ni bukan senang. Bukan senang. Nak ibadat comel ni. Dia ibadat comel, kita kata ibadat haji, dia orang nak pergi haji tak lama, duk pergi dah. Bukan sekadar hak pergi buat keliling tu, hak tu molek saja hak naknya dah. Sebelum pada tu lagi. Pitih tu cari lagu mana molek ke tidak. Itu termasuk dalam husni ibadatik lah tu. Bukan ibadat haji tu semata-mata. Hak tu pitih hak kita cari, hak kita nak pergi haji tu molek ke tidak. Kalau molek tu sah lah dari segi zahirnya, sekadar tu. Tapi molek kau ibadat tu, molek. Ulama kata, ya, kalau orang curi kain, dia pakai kain hak curi, semaya sah, molek kau ibadat semaya dia tu. Kau tak molek. Itu yang dia katakan husni ibadatik. Ibadat yang comel, yang molek tu. Nak bui molek, kena minta tolong Tuhan juga. Terlajak nak molek, kadang-kadang jadi was-was. Nak ulas hak tu lah baca, nak betul dak, nak betul hak. Padahal kalau betul setara mana pun setara mana jaminannya, setara mana tak tahu lagi juga. Tak tahu jadi lagi juga. Sebab Tuhan tidak kira atas betul lidah tu saja, betul hati tu pula. Comel, nak comel ibadat ni bukan terletak pada hak zahir saja, hak hati tu kata. Semua perkara lah kena ambil kira. Dengan sebab itu kita minta dengan Tuhan. Lepas tu hak ni baca ke tidak, padahal rekah je, tak kena gaya. Kalau kita duduk ikut orang semua dengan cara tak mengaji, duduk ikut tu email lah. Tu email baca kau ni, kita tu duduk baca. Lepas tu boleh jadi dia tak baca ni.
Kalau doa pun dia tidak doa ni, habislah. Sedangkan Nabi gini muanah kata, wajib dah kau baca gini, tidak wajib. Tidak wajib, kita tak baca pun tak apa. Cuma kalau boleh baca molek. Kalau boleh baca molek. Sekurang-kurang sehari kau, dalam sehari tu sekali, sekurang-kurang. Kalau hak molek dia nak di sini setiap lepas sembahyang. Setiap lepas sembahyang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rekah aja. Dan kita boleh doa yang paling baik daripada Nabi SAW sendiri. Itulah yang paling baik. Terus duduk sibuk lain. Kalau apa ni hak Nabi SAW hak paling baik. Banyak tak habis hak tu pun tak ada nak buat Terus duduk cara hak dhaif, hak sahih banyak. Tak ada nak buat hak tu. Tak ada alik kita. Apa lagi kalau kita sibuk dengan hak lain? Bukan tak boleh. Bukan tak boleh. Nak doa lain ke, nak zikir dalam bentuk lain ke, boleh. Tapi mana lebih baik hak Nabi SAW ajar sendiri? Tentulah lebih baik hak Nabi SAW ajar. Tu je benarnya. Lepas tu dia sebut sini Mu'adh pun pesan kepada Sunabihi, anak buah dia ni, supaya jangan tinggal. Sunabihi ni dalam kitab-kitab hadis ni dia ada dua. Satu Sunabihi sahabat, satu lagi Sunabihi tabi'in, dari kalangan tabi'in. Ni Sunabihi dari kalangan tabi'in. Namanya Abdul Rahman bin Usailah bin Asal buah madu ni. Madu, keturunan dari madu ni. Abdul Rahman bin Usailah tu madu dah. Bin Asal. Asal tu madu. Berkait dengan madu belakang ni. Ni tabi'in. Dia ni tabi'in besar orang panggil. Tabi'in besar. Sebab sahabat juga ada sahabat besar, ada sahabat kecil. Sahabat besar ni dia dah dengan Nabi SAW setelah dia dewasa. Sahabat besar. Sahabat kecil ni sebelum dia dewasa, sebelum balik. Atau setengah-setengah ulama kata bawah pada 10 tahun. Sahabat kecil lah orang panggil. Tabi'in pun lagu tu juga. Hak ni tabi'in besar. Sebab apa tabi'in besar? Dalam kitab kita ni pun dia royak. Dia pergi dah. Zaman Nabi dia dah. Dia pergi mengembara ke Madinah. Pergi. Dia dapati bila dia sapa tu 5 hari atau 6 hari 6 malam sebelum pada tu Nabi SAW sudah wafat. Tak ada. Kalau tidak jadi sahabat dia. Itu kira peringkat awal tu, peringkat awal. Tu orang panggil tabi'i besar. Sebab dia dah dengan sahabat-sahabat besar. Lepas tu dia duduk di Syam. Dia ni perawi yang thiqah qalil al-hadis, tidak banyak hadis dia meriwayatkan, tidak banyak hadis. Dia pesan kepada Sunabihi. Sunabihi pula pesan kepada Aba Abdurrahman Al-Hubuli, pesan pula lagu tu lah. Lagu tu pesan. Ni orang panggil salah satu hadis musalsal. Hadis musalsal orang panggil. Hadis musalsal bil wasiyah. Hadis yang bersambung penyampaiannya dalam bentuk yang sama, lafaznya. Yang ni dia kata, usika ya Mu'adh la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni, dan seterusnya. Mu'adh pun pesan, dia kata kepada usika ya Abdul Rahman As-Sunabihi la tad'anna fi duburi, begitu hadis. Hak tu pula kepada bawah dia, usika ya Aba Abdul Rahman, dia pesan. Begitulah. Sampai ke bawah. Itu orang panggil hadis musalsal. Musalsal ini ada boleh jadi musalsal dengan lafaz yang tertentu, boleh jadi musalsal dengan perbuatan tertentu, boleh jadi. Ni dengan lafaz. Dengan lafaz. Dalam setengah-setengah riwayat dia sebut, ya Mu'adh wallahi inni la uhibbuka. Hak bawah dia tu pun kata lagu tu juga. Ya Abdul Rahman wallahi inni la uhibbuka usika. Wasiat ada sebut usika. Ini orang panggil hadis musalsal. Dia ada keistimewaan dia yang tersendiri. Tetapi tidak ada jaminan juga hadis musalsal ini sahih semuanya. Dia bergantung kepada sanad. Kalau sanad dia sahih lah.
Tidak kata kalau hadis besar-besar lagi, lebih lah. Tak. Dia bergantung kepada sanad. Supaya dengan hadis qudsi lah juga. Bila kata hadis qudsi ni bukan Nabi terus ambil daripada Tuhan, Allah berfirman, tapi bukan Quran, hadis. Dia kata lagu tu Allah berfirman. Hadis qudsi kita pun kata lebih lah hadis. Tidak gitu. Tidak secara mutlak. Bila kata hadis qudsi ni ia lebih sahih daripada hak lain. Ia bergantung kepada sanad. Mungkin ia sahih, mungkin dhaif, mungkin maudhu', mungkin. Dengan sebab itu tak sudah juga. Tidak kata ni Nabi riwayat benar pesan, hak ni pesan. Tidak begitu cara kaedahnya. Bahkan kita kena tengok banyak perkara. Mengikut kaedah hadis lah. Mengikut kaedah hadis. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku membaca al-muawwidzat, surah-surah pelindung, dubra kulli salah, selepas sembahyang. Selepas sembahyang. Baca muawwidzat selepas sembahyang. Daripada sinilah ulama-ulama mengatakan elok kita baca muawwidzat. Muawwidzat tu mana? Ada a'udzu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu muawwidzat. Al-muawwidzatain, dua surah pelindung. Hak mana hak tu? Dua surah pelindung. Tapi dia sebut di sini dengan lafaz jamak. Dengan lafaz jamak. Muawwidzat. Kalau muawwidzatain itu tasniyah kan, dua. Apa yang Nabi sebut dengan lafaz jamak di sini? Timbul kekeliruan pula, dan jadi perbahasan lah pula di kalangan ulama. Ni dalam syarah dia ada sebut, tapi tidak sebut semua juga. Dia kata surah Al-Falaq dan surah An-Nas disebutkan jamak di sini bi'tibari kauni tathniyah aqal maratib al-jam'i. Dari segi tasniyah itu adalah sekurang-kurang darjat jamak tu, dikira dari segitu. Ataupun yang dimaksudkan dengan al-muawwidzatan, dia maksudkan dengan muawwidzat di sini ialah muawwidzatan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, bersama dengan dua surah lagi, iaitu surah Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Ada juga yang kata begitu. Tetapi dalam riwayat Tirmizi di sini tidak dengan jamak, dengan tasniyah, iaitu an aqra'a bil muawwidzatain. Itu lebih terang riwayat itu. Dan hak lebih tepat, tapi sini dia tak tulis. Dia tak tulis. Begitulah kadang-kadang penulis ni dia tinggal dia tinggal, ataupun dia sengaja nak ringkas, boleh jadi belaka lah. Ya betulnya seperti dalam riwayat Tirmizi itu, dan hak ni pun betul. Tetapi maksudnya ialah ayat-ayat di dalam surah Muawwidzatain itu kan bukan. Kalau iktibar surah memang dua, tapi kalau ambil kira ayat di dalam surah tu banyak tu. Lepas tu berapa ayat? Berdasarkan ayat-ayat tadi tu dah dikatakan al-muawwidzat. Sebab pelindung tu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghad. Tu minta belaka ke tu, minta berlindung daripada ni banyak tu, berapa ayat tu. Dari segitulah hak lebih tepatnya kalau kita kata guna muawwidzat ini dalam bentuk jamak, iaitu dengan mengambil kira ayat-ayat di dalam kedua surah itu. Moleklah baca. Dan di sini Rasulullah suruh saya baca selepas setiap kali sembahyang. Nak baca boleh lah. Dia ada. Ada dia ayat. Ada. Dan tidak semestinya hak ada tu, bila kita kata ada dalam Sunan Abi Daud, hak lain tak ada, boleh ada lagi hak lain. Kena tengok semua tempat lah. Cuma kita belajar Abu Daud ni sudah tahu dah sekarang ini antara hak Nabi SAW ajar yang dia suruh baca. Kalau kita baca boleh. Lepas tu mesti kau baca. Tak. Ini menunjukkan bahawa tidak setiap hak Nabi suruh tu berarti wajib. Macam ni. Amara ni dia suruh aku.
Tidak semestinya hak Nabi suruh tu memberi makna wajib dah. Ada kalanya memberi makna sunat, ada kalanya memberi makna elok. Kalau kita tak baca pun tak apa, tetapi dia ada khasiat dia sendiri. Terutama kalau orang yang diganggu oleh makhluk halus, boleh benar dia baca. Jadi kalau hak ni sebagai pelindung dia, hak lain tu tidak utama, hak ni lebih utama. Kalau tak ada masalah apa-apa, tak baca pun tak apa. Kalau ada, tambahlah hak ni. Sebab hak ni ayat-ayat pelindung ataupun surah pelindung, sesuai lah kalau baca. Kalau tidak baca pun tak apa, kalau baca lebih molek. Dan baca tidak sama pun tak apa. Kadang-kadang nak baca, biar kita tahu. Yang penting yang kita tahu hak ni sunnah. Nak baca tak si baca tu tak apa, dia pilih-pilih. Nabi SAW pun tidak baca semua hak dia ajar tu, dia baca semua. Dah, tidak lagu tu. Ada kalanya lepas sembahyang, dia bangun selalu ceramah selalu. Pada ketika tu mana ada baca-baca hak ni dah ni semua ni. Tak ada dah. Ini menunjukkan tidak mesti. Kalau mesti, dia mesti buat. Dia mesti buat. Ini menunjukkan tidak mesti. Sebab apa? Dia tunjukkan kepada kita ada kalanya dia terus bangun. Tak ada doa, tak ada zikir, tak ada gapo. Terus ceramah, royak selalu gini-gini gapo dia nak royak. Kira-kiranya kalau dia baca selepas tu, tidak semesti selalu. Tak mesti selalu. Tapi kalau kita ada masa, ada peluang, tidak ada kesibukan apa-apa, bolehlah baca. Tempat dia yang sebenarnya di sini, selepas sembahyang tu. Itu tempat dia sebenar. Bukan makna kita tak boleh baca di tempat lain. Di tempat lain, pada ketika lain boleh. Sesuai dengan tempat lah. Kalau kita pergi tempat yang menyeramkan, menakutkan, nak tidur tu boleh lah baca. Tak apa hak ni. Bebas, tidak kata lepas sembahyang saja. Waktu lain tak boleh. Tidak lagu tu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amr bin Maimun daripada Abdullah bahawa Rasulullah SAW suka kalau berdoa 3 kali dia berdoa dan beristighfar 3 kali. Inilah yang kita sebut tadi. Kalau kita nak buat lagu ni pun boleh. Tapi Nabi SAW tidak sama, tidak kata mesti 3 kali. Dah. Ada selalu juga dia buat gini. Kalau kita nak buat lagu ni pun boleh. Ada ketikanya kita nak kuat, kita nak tekan sikit. Bagi kita penting hak tu. Nak menunjukkan kepentingan tu, biasanya kita ulanglah beberapa kali. Kalau kepada orang apa, kalau kita kecek nak pesan apa-apa ke dia, kalau penting kita 2-3 kali ulang. Hal lagu tu lah juga ni pun. Bergantung kepada keadaan kita. Doa 3 kali. Hak tadilah misalnya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulang hak tu 3 kali. Atau hak lain-lain pun boleh berlaku. Dan istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan istighfar ni tidak semesti setiap kali tu 3 kali, tak 100 kali pun boleh. Cuma kalau selepas sembahyang ni, selepas sembahyang biasanya Nabi SAW istighfar 3 kali. Lepas pada tu kan Allahumma antas salam. Hak baru ni lah. Kita sudah jumpa dah baru ni. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Tu je dia baca. Wa adkhilnal jannata darussalam ka apa tu, fahayyina rabbana bisalam, tu tak ada tu. Lepas tu ada baca semacam. Salah ke? Tidak salah. Tidak salah, benda tu dari segi isi dia tidak salah. Tapi dari segi kita kena tahu hak ni Nabi ajar sekat ni nya, hak ni tambah orang lain. Nama kan gomo kita buat tu serupa dengan hak Nabi, tak serupa. Walaupun tak sekali pun tak serupa. Hak Nabi dengan hak sahabat tak serupa dah. Apatah lagi orang-orang lain hak kemudian. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Asma binti Umais. Asma binti Umais katanya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, mahukah tidak engkau
aku ajarkan engkau beberapa ucapan yang engkau boleh ucapkan pada ketika menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran. Au fil karab, syak perawi, indaka ataupun fi al karab. Dua tu makna dia lebih kurang lah pada ketika ni dalam kesusahan serupa lah. Gapo dia makna Nabi ajar, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Tu je, rekah je. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Abu Daud berkata, Hilal ni, perawi ni, Hilal Abdul Aziz bin Umar meriwayatkan daripada Hilal, daripada Umar bin Abdul Aziz. Hilal ni siapa dia? Iaitu Maula Umar bin Abdul Aziz, hamba bebasan ataupun hamba yang dibebaskan oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal tu. Dan Ibnu Ja'far ni, Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan daripada Ibnu Ja'far. Siapa Ibnu Ja'far itu? Iaitu Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Ini Abu Daud perkenalkan sikit perawi ni. Skalanya hak lagu ni Imam Tirmizi buat lagu ni semua. Itu cara dia tu. Dia perkenalkan perawi banyaklah Imam Tirmizi. Tapi Imam Abu Daud ada juga jajaran macam sini misal. Dia perkenalkan perawi tu. Dia penjelas siapa dia ni. Tetapi hadis ini pun tidak kuat. Hadis ini dhaif. Tak apa, dhaif pun boleh pakai untuk amalan gini. Untuk amalan gini boleh pakai. Tidak berkait dengan akidah, tidak berkait dengan hukum, dapat kita kena amal ni. Dan orang yang tidak kuat tu pun bukan tidak kuat dari segi dengan sebab dia tu mengamalkan bid'ah ke apa-apa ke, tak. Dia dari segi kurang kuat ingatan dia. Ingatan kurang kuat tu pun jadi lemah dah. Hadis jadi lemah dah. Hadis sahih ni setiap perawi dia tu orang kuat fikiran, akal dia tu, ingatan dia. Ni dah. Misalnya di sini kita tak boleh tengok dalam satu sanad tu kalau ada orang-orang besar, misalnya Umar bin Abdul Aziz, orang yang hebat, maka hadis tu sepatutnya jadi sahih. Tidak gitu cara dia. Sebab tadilah ada Abu Bakar, tidak kata jadi kuat selalu sebab ada Abu Bakar, ada Sayyidina Ali ke apa, tak nyabik tu. Dia kena tengok orang lain kata. Misalnya di sini Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Ni Abdullah bin Daud meriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam Al-Umawi. Ibnu Ma'in kata dia ni thiqah. Dan dia kata juga sabtun. Abu Daud pun kata lagu tu juga. Abu Daud terima. Ibnu Ammar, Yaqub bin Sufyan dan lain-lain. Tetapi Abi Mushir mengatakan dhaiful hadis. Mana perawi yang dipertikaikan, tidak semua kata dia ni orang yang kuat. Tapi Ibnu Hibban kata dia ni orang thiqat. Wa qala yukhti'u, cumanya dia ni ada melakukan kesilapan dalam riwayat dia. Khattabi menukilkan apa dikata-kata Ahmad bin Hanbal, dia kata laisa huwa bin ahli al-hifzi wal itqan. Dia bukan orang ingatan kuat dan bukan orang kemah. Gitu ya Imam Ahmad sebut. Bila kurang sikit situ, kuranglah hadis tu. Paling tinggi dia pergi hasan. Tu jelah paling tinggi. Kalau mengikut orang hak terima tu pun, orang hak kata dia thiqah, hasan. Kalau orang yang kata dia tu dhaif. Tapi untuk kita amalkan benda ni, untuk amalan kita boleh ke tak boleh? Boleh. Bukan semua hadis dhaif itu tak boleh dipakai. Hadis dhaif boleh dipakai untuk perkara-perkara yang tertentu. Misalnya untuk kelebihan amalan. Tak apa, pada boleh pakai hak ni pun. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Aku tidak menyekutukan apa-apa dengannya. Tu je hak katanya. Tapi bila kata gini, Allah Subhanahu Wa Taala akan kira-kiranya Nabi sebut dia bergama nak ajar tu, Allah SWT bagi ketenangan lah, bagi kemudahan dalam menghadapi kesukaran dan kesulitan itu. Bolehlah kita baca.
Hak ni hak dalam hadis dhaif ni, hak itulah hak Imam Ahmad kata pegangan dia, al hadithud dhaif aqwa min ar-ra'yi. Hadis dhaif ni lebih kuat lagi daripada ra'yi. Maksudnya benda-benda lagu ni lah, kalau nak amal mana lebih baik daripada hak lain, hak orang lain. Baik hak ni lagi, sebab hak ni hak Nabi. Dan bukan dhaif jiddan. Kalau dhaif jiddan tu lain cerita, ni bukan dhaif jiddan. Dan kita tidak boleh putus bahawa Nabi tak ada kata, sama sekali tak kata, tak boleh kata lagu tu kalau hak setara ni. Tak boleh kata lagu tu. Boleh jadi Nabi ada kata sungguh. Ya, kita kata boleh jadi tu oleh sebab perawi saat ni lah, sebab perawi. Di situ ada goyah sikit, tidak kemas sikit, sebab perawi tu je. Kalau nak kira kau sahih, kau tidak sahih, kau dari segi Nabi kata tu serupa je. Kalau dia kata sungguh, kita kena terima, tak boleh dolak-dalik dah. Tak boleh dah, helah ke mana-mana pun tak boleh, kita kena terima. Cumanya kita ni tidak dengar sendiri daripada Nabi, tidak terima sendiri daripada Nabi, hidup 1000 tahun lebih dah. Nak siapa ke dia tak dapat, tidak, kita kena terima daripada orang. Orang tu hak masalahnya, orang. Hak tu ya, ada kajian tentang perawi-perawi sanak ke apa ni, kena ada. Tak boleh buat mudah, sebab orang ni ada hak jenis pelupa, ada hak jenis tak canung, orang kata mudah-mudah gitu je. Ada macam-macam perangai orang. Dia alim suku, alim tu dia tok qadhi suku, sebab tu dia qari suku, dia ahli nahwu suku, hak tu. Sebab tu banyak kita jumpa dalam kitab-kitab hadis ni, dia qari tapi dia dhaif. Misalnya Asim, hafaz tu, dhaif tu, mengikut ulama hadis. Dari segi hadis, dari segi tu suku hak tu. Ahli nahwu berapa ramai, dhaif. Begitu juga ahli fiqh, Ibnu Abi Laila, kuat dalam fiqh tapi dalam hadis dhaif. Suku. Sebab orang ni dia pandai beginilah, kita kata hak biasa-biasa kita ni. Hak lebar tu suku, bawa kereta koksi tu suku. Tak cara ke peraturan tu sampai menyusahkan orang tu suku, piah atas pala tu suku. Jangan kita ingat ada dia juga mesti dia bawa kereta molek. Jangan. Itu bab lain. Bab lain. Ada betul lah juga ni. Bahkan orang keharusin lagi yang pakai piah tu beringat sikit. Polis kata dah tiga macam kena beringat kalau bawa kereta, kan? Orang tina, orang pakai piak, dapat taksi kena beringat. Polis dia kata dia pengalaman ada lah tu. Sebab dia cuai, dia boleh jadi sibuk ingat Tuhan kuat sangat kan. Zikir kuat kau boleh jadi tak khabar kiri kanan, boleh jadi lah, wallahu alam. Tak apalah. Asma binti Umais adalah seorang yang ni perawi ni, seorang yang hebat, seorang yang rapat dengan Nabi SAW, sahabiah yang terkenal. Dia ni siapa? Biarlah kita tahu, jangan dibaca saja sanad tu. Dia ni bini Sayyidina Abu Bakar benar ni. Sebelum pada tu jadi bini kepada Ja'far bin Abi Talib. Pergi ke Habsyah, hijrah ke Habsyah. Lepas tu pada tahun yang ke-7 hijrah ke Madinah pula. Selama tu duduk sana, duduk luar negeri lah. Duduk dengan suami dia Ja'far. Bila Ja'far balik pergi perang kan, mati Ja'far. Sayyidina Abu Bakar nikah dengan dia, jadi bini Sayyidina Abu Bakar pula. Boleh anak dengan Sayyidina Abu Bakar, namanya Muhammad bin Abi Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar mati, menikah pula dengan Sayyidina Ali. Ni orang besar-besar ni, suami dia ni bukan main-main. Asma binti Umais nikah pula dengan Sayyidina Ali. Itulah dia ni. Dan seorang yang sangat rapat dengan keluarga Nabi SAW. Dialah antara orang yang memandikan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Pada ketika dia mati, cara sakit pun dia lah. Cara dan dialah juga orang yang menyambut kelahiran Sayyidina Hasan. Tok Bidal juga dia ni.
Tok bidan mandi orang mati, pandailah serba boleh. Orang serba boleh ni. Dia ni Asma binti Umais. Dan dialah yang mencadangkan keranda hak ada ni kan. Orang usung orang mati dalam keranda ni, dialah yang mula-mula mengesyorkan dalam sejarah Islam ni. Sebelum pada tu dak, supaya orang Palestin tu je. Segala mati letak atas apa ni? Stretcher tu. Tolak begitu je lah. Lepas tu tudung gitu lah, jadi nampak lah. Kalau orang perempuan nampak lah body dia tu tidak tertutup. Kurang molek lah lagu tu. Tapi bila dia balik, itu pengalaman pergi keluar negeri ni. Pengalaman pergi keluar negeri. Dia kata dia tengok sana kalau orang mati dia buat lagu ni. Nabi pun kena molek buat lagu tu. Nabi SAW ikut. Sebenarnya keranda tu budaya asing hak luar, tapi Nabi SAW terima apabila dicadangkan. Tetapi kalau tak ada keranda tu pun boleh juga kita usung supaya orang Palestin mati. Itulah letak atas tu juga boleh lah bawa begitu pun boleh dah. Tidak nanti bubuh kain tudung hak ada ayat kursi ke apa hak tu tak ada tu, benda baru belaka tu hak tu. Benda baru belaka. Sekadar keranda tu ada zaman Nabi. Hak lepas tu tulis ayat kursi dengan benar mah ke apa tu tak ada. Tu benda baru. Biar kita tahu hak asal hak mana, hak baru hak mana, biar kita tahu. Faedah orang ngaji hadis ni itulah, dia tahu hak Nabi sekat mana, hak ni hak kemudian. Tak buat pun tak apa. Tak buat pun tak apa. Tidak kata kalau tak bubuh god tu syaitan pergi. Tak nyabik tu. Orang zaman dulu dia takut tu kalu. Takut bukan-bukan. Nak hambak god tu god ni macam-macam. Hak tu yang pergi bang ke apa tu. Duk bawa usung mayat ke apa. Tak ada tu, benda tu tak ada belaka tu. Hak ada keranda tu ada. Betul. Hak tu. Dialah yang mengesyorkan. Dia cerita, dia royak di Habsyah, orang buat lagu tu. Nabi kena buat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari, katanya pernah aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Apabila mereka dekat dengan Madinah, orang-orang pun bertakbir dengan meninggikan suara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia. Apa dia kata wahai manusia? Dia tidak kata wahai sahabat-sahabatku. Padahal dia tujunya sahabat-sahabatku lah. Rajin kita jumpa dalam hadis lagu ni. Dia nak isyaratkan kepada dia tu diutuskan untuk manusia. Walaupun dia kata kepada sahabat-sahabat, dia bukan berhenti sekat tu, bukan untuk sekat demo tu yang ada, untuk orang lain, sekalian manusia. Sekalian manusia. Tak kira bangsa mana, generasi mana, tak kira. Hak dia kata ni kena kepada semua. Sesungguhnya kamu tidak menyeru yang bisu, yang tuli, dan yang jauh. Sesungguhnya kamu menyeru Tuhan yang berada di antara kamu dan tengkuk unta kamu. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Musa. Pada itu Nabi kata, wahai Abu Musa, mahukah aku tunjukkan kepadamu salah satu daripada gedung-gedung syurga? Saya kata, apa itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ini lepas tu beberapa hadis lepas daripada ni hak tu juga. Hadis yang kedua aja, riwayat daripada Abu Musa juga, kata dia sahabat-sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika naik di tempat yang tinggi, kawasan tinggi, kawasan orang kita panggil gong lah, kalau orang Kelantan panggil gong kedok, gong apa dia macam-macam nama, gong pasir, macam-macam. Gong tu makna kawasan tinggi, tanah tinggi. Maka ada seseorang, setiap kali dia naik ke kawasan tinggi tu, dia pendengar suara dia.
mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, derahlah. Nabi SAW pun kata pada ketika itu, sesungguhnya kamu tidak panggil Tuhan, tidak panggil hak tuli dan hak jauh, hak tak ada, hak tak tahu mana. Thumma qala, kemudian dia kata, wahai Abdullah bin Qais, fa dzakara ma'nahu, lalu perawi menyebutkan makna hadis yang tersebut sebelum pada ni. Hak tadilah, mahukah kamu aku royak kepada kamu tentang salah satu daripada gedung syurga. Hak tadilah. Riwayat selagi ni, dalam ni riwayat daripada Abi Musa juga, hadis tadi juga, cuma dalam ni dia ada kata Nabi SAW bersabda, wahai manusia, kasihanilah diri kamu. Itu kasihanilah diri kamu, irba'u ala anfusikum, kasihanilah, kesialah kau diri sendiri itu. Gitu dia kata. Ini hadis ini menunjukkan bahawa tak boleh tepik ataupun berteriak derah, sebut berzikir ke apa tu tak boleh. Berzikir ni hak sederhana tu, hak model, ataupun kohar lagi model. Paling tinggi janganlah derah sangat. Derah sangat benda, biar dengar hak dekat-dekat dengar sudah, setara tu sudahlah. Dengan mengangkat suara tinggi, hak tu tak kena. Sebab apa? Kita berurusan bukan dengan hak tuli, hak bisu, bukan dengan hak tak tahu duduk mana, hak jauh kita kata. Bukan. Tuhan tu sentiasa hadir, sentiasa ada dan dekat. Fa inni qarib, kata dia. Fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat, Tuhan kata. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Misalnya, aku lebih dekat lagi daripada mereka, daripada urat semerih mereka. Lebih dekat lagi. Dah kalau lagu tu lebih dekat, bukan maksudnya Tuhan duduk dalam diri kita tu, tidak. Kata lagu tu rosak. Lebih dekat tu dari segi ilmu dia, dari segi ilmu dia. Yang kata Tuhan meliputi sekalian makhluk, bukan meliputi zat dia. Sebab masjid ni meliputi kita, bukan lagu tu. Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Muhita tu meliputi tu, meliputi dari segi ilmu. Wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilma ada sebut tu, ada sebut tu. Allah meliputi dari segi ilmu dia, bukan dari segi zat dia. Sebut dari segi zat tak betul. Bukan zat dia ni besar siapa orang lain duduk dalam dia belakang. Salah faham lagu tu. Itu makna meliputi. Kata dekat tu bukan dekat sebab kita ni makhluk. Kalau lagu tu sebab makhluk, dekat tu dari segi dia tahu. Supaya orang dekat tahu tentang kita kan, lebih daripada tahu orang lain. Maksud dia lazim daripada dekat, apa yang mesti ada daripada dekat, iaitu tahu. Kau dekat, kau tahu. Gitu maksudnya. Di sini pun lagu tu juga. Dan dia dengar, dia maha mendengar. Apa ya derah gitu semua? Nak tunjuk kamu ni taat kepada dia, maha melihat. Bukan lihat awak zahir saja, gerak-geri kamu, lihat pakai dalam hati. Kenapa? Begitulah maksud dia sini. Mahukah aku tunjukkan gedung syurga? Gedung syurga ni makna simpanan tempat harta banyak lah. Itu gedung, tempat simpanan. Dia pun ajar, Nabi SAW ajar. Artinya bila kita sebut ni, baca hak ni akan jadi gedung kepada kita, simpanan yang sangat berharga kepada kita dalam syurga. Hak inilah yang jadi persiapan untuk kita dalam syurga. Ya, jadi kita dapat segala kemudahan, segala gapo. Dalam setengah-setengah hadis dia sebut apabila subhanallah satu pokok dalam syurga. Mana betul? Allah SWT buat pokok dalam syurga tu tidak kih orang kata gitu, dia buat dah, tapi ada juga lagu tu gambaran dia tu. Hak kita buat ni tidak saja, tak payah pergi gali tanah, nak tanah, nak gapo tu, pergi jirung rumah baja, dak duduk boleh tidur boleh. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kata lagu tu orang panggil hauqalah. Astaghfirullah orang panggil istighfar.
La ilaha illallah orang panggil tahlil. Lepas tu ada panjang lagi di belakang tu, tambah lagi, tak kira lah tu. Sekurang-kurangnya ada ni. Orang panggil hauqalah lah. La haula wala quwwata illa billah. Tambah lagi al-aliyyil azim. Ada dalam hadis pun ada. Tak apalah, boleh tambah waktu tu. Tapi orang panggil hauqalah juga. Lagu tu orang panggil hauqalah. Hauqalah ni besar pahalanya. Besar kelebihan dia. Dan kita kau banyak kata kau boleh. Dah hak ni selepas sembahyang, tidak lepas sembahyang masa mana-mana pun boleh berlaku. Boleh berlaku. Kau banyak kau boleh. Hak ni hak Nabi SAW ajar. Dan kata tidak perlu derah. Kau kalau kita seorang kau lah. Kalau kita dengan maksud nak ajar supaya Nabi SAW, kalau tidak sahabat dia tu tahu mana dia baca gapo-gapo, kira-kiranya derah lah. Derah. Setengah-setengah orang dia ambil kesimpulan daripada Nabi SAW buat derah tu, dia kata kita pun boleh buat derah juga. Dia satu segi ya juga. Tapi hak asalnya, hak kebanyakan ulama-ulama duduk sebut, termasuk Imam Syafi'i sendiri sebut, iaitu hak tu untuk mengajar. Nak wayak apa dia yang dia baca tu. Bukan sokmo dia buat gitu, bukan sokmo. Untuk mengajar. Bila orang sudah tahu cukup lah. Hak moleknya kau ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Hak tu hak paling molek. Serulah Tuhan kamu, doa kau apa? Dengan merendah, penuh rendah diri dan dengan sembunyi, dengan perlahan. Kau hak tu hak lebih molek. Sebab apa? Kalau derah ni boleh jadi timbul macam-macam perkara lain. Walaupun boleh, harus. Nabi SAW di semaya tengah hari tu ada dia baca derah. Kalau dalam kita hadis ni, kita tak boleh pegang hak tu. Pegang hak tu padan lah baca derah pula. Tu ada hadis tu. Tak boleh kita kata gitu. Kalau hak tu boleh kita faham, hak ni apa tak boleh fahamnya. Sebab itulah dia maksud mengajar untuk taklim. Bila orang sudah faham cukuplah. Tak ada siapa pun imam mana pun kata semaya zuhur baca derah. Tak ada. Ada dalam hadis. Itu maknanya demo ni ngaji mengikut cara molek. Tak ada masalah. Boleh faham. Tak ada keliru. Semua tahu sunnah Nabi SAW nya waktu kau baca tengah hari itu dalam sembahyang. Lepas tu hak Nabi ada baca derah juga. Itu untuk mengajar. Untuk orang tahulah gapo dia. Kalau tidak ada baca kau, nak tahu baca ke dia. Ayat panjang mana, surah mana, nak tahu mana. Sekadar tu je. Bukan nak sunnah untuk tetap sampai ke bila-bila tengah hari ni baca derah. Tak ada lagu tu. So, serupa juga lepas sembahyang ni pun. Ada kadang-kadang dia baca derah, nak suruh orang tahu. Ada kalanya sahabat tahu tu, dia ajar dia orang baca gini lepas sembahyang. Sahabat tidak tahu melalui dia baca, tak. Dia orang mu baca gini. Ni sebab tu kita kena tengok hadis lagu mana cara. Tidak semestinya Nabi sendiri buat. Dia ajar. Kalau dia buat, semua sahabat tahu belakang. Tak payah ajar dah. Kita nak dengar semua dah kan Rasulullah baca lagu tu. Dia kata gitulah. Ini menunjukkan ada kalanya hak dia ajar. Hak dia ajar tu pun tak apa, kita boleh buat. Lepas tu riwayat yang ketiga tadi. Riwayat yang ketiga, perawi yang pertama Imam Abu Daud ambil, iaitu Abu Saleh. Abu Saleh tu orang tidak kuat sanad ni. Tapi hadis ini sahih. Sanad ni tidak sahih. Dalam Bukhari, dalam Muslim ada berlaku hadis ni. Irba'u ala anfusikum ni. Dengan sanad ni. Dengan sebab tu apabila kita dengar seseorang ulama hadis kata hadis ini dhaif, boleh jadi dia ambil kira sanad yang tertentu itu dhaif. Bukan dia nak kata matan hadis tu semua sekali dhaif. Dah. Semua sanad dia dhaif. Tidak. Jadi kita kena berhati-hati tengok apa maksud dia. Macam di sini. Kalau kita kata hadis ini dhaif berdasarkan sanad ni, ada Abu Saleh. Ada puak sebelum pada ni tidak dhaif. Tak sebelum pada ni. Dan ada dalam Bukhari, dalam apa? Itu tidak dhaif. Habis itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Hani Al-Khawlani, dia telah mendengar Abu Ali Al-Jambi, sesungguhnya dia telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri
berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah. Sesiapa yang kata raditu billahi rabba, aku berpuas hati Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Rasul, wajabat lahul jannah, pastilah dia masuk syurga, pastilah dia mendapat syurga. Kena kata nak ni? Tak. Kalau kata saja, hati tidak percaya, tidak sekali dengan hati tak jadi. Dia kena kata sekali dengan hati. Kalau tak kata, hati saja kata, jadi masuk syurga. Di sini maksud dia dalam kitab hadis ni, qala ni banyak makna. Ada kalanya qala dengan makna kata, ada kalanya qala dengan makna sesiapa yang mempercayai, percaya. Ada kala qala dengan makna buat. Qala tu dengan makna fa'ala, buat. Dia buat gini, dia isyarat gini, misalnya. Itu qala juga. Sebab itu dalam hadis ni kita kena tahu penggunaan perkataan itu. Ni seluah mana, boleh pergi berapa makna, tu kena tahu. Di sini sesiapa yang mempercayai, kalau dia kata lagi jelas. Kalau dia tak kata pun dia percaya gini, cukup dah, cukup dah. Sebab apa? Sebab hak ni terkandung dah dalam ni apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkandung dah tu. La ilaha illallah, terima Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tak ada Tuhan lain. Terima Nabi. Bila terima hak tu, adalah agama Islam ni, dah terima hak tu. Dalam tu sudah terkandung dah. Kan dalam hadis yang lain Nabi SAW kata, sesiapa yang mengucap, dia masuk Islam. Sesiapa yang masuk Islam, masuk syurga lah. Sesiapa yang mengucap la ilaha illallah, masuk syurga. Kalau la ilaha illallah saja nak masuk syurga lah, ke mana? Dia kena ada Muhammad Rasulullah. Sebab Muhammad Rasulullah tu tidak mesti kita ni Muhammad Rasulullah. Kalau zaman Nabi Musa, Musa Rasulullah. Sebab tu dia tidak sebut Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah tu penting. Allah tu lah yang menentukan Rasul ni, lepas tu Rasul ni, lepas tu Rasul ni. Untuk kita ni Muhammad Rasulullah. So, hikmah dia. Yang keduanya, dekat nak mati ni panjang-panjang payah. Sebab tu dia ajar, orang panggil talqin. Hak tu talqinnya, talqin ni ajar orang dekat nak mati. Hak tu talqin. Hak dalam kitab-kitab hadis ni, dia hak tu maksudnya. Dekat orang nak mati tu ajar la ilaha illallah. Tu ya. Tak payah sebut Muhammad Rasulullah. Nabi tidak ajar lagu tu. Menyusahkan orang nak mati. Lepas tu hak mesti ada sama-sama pun tauhid. Hak tu nombor satu sekali, tauhid. Lepas tu Nabi tu kan dia berbeza-beza. Nabi tu setiap masa Nabi lain. Zaman tu kena orang lain lah, Rasulullahnya. Ibrahim Rasulullah, Musa Rasulullah, Isa Rasulullah dan sebagainya. Bila orang sebut hak ni untuk masuk agama Islam, masuk syurga, pasti masuk syurga. Kalau dia mati selalu, masuk syurga, berdasarkan hadis-hadis Nabi. Sebab apa? Al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam merobohkan hak sebelumnya. Kalau seseorang itu masuk Islam, bersih, seperti baru dilahirkan. Kalau orang lama dah Islam, dia kata lagu tu, lepas tu mati selalu, boleh jadi juga Allah SWT ampunkan dosa dia. Bila ampunkan dosa, tak ada masuk neraka dia lah, tak ada gapo-gapo masuk syurga kan. Boleh jadi juga. Dua kemungkinan. Wajabat lahul jannah juga boleh berarti dia pasti masuk syurga. Tidak semestinya masuk syurga awal seperti orang-orang yang istimewa, tetapi dia pasti masuk syurga. Lambat pun masuk juga. Tidak kata kekal dalam neraka, tidak. Orang yang ada hak ni, itu besarnya arti raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Sebab serupa dengan kita mengucaplah. Hak ni kata ni serupa. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah, katanya sesiapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Sesiapa yang mendoakan rahmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi ni kekasih Tuhan, banyak dah hijau agama, jasa dia banyak dah. Nak kau rahmat lagi kau? Dah. Nak rakyatnya manusia ni siapa pun perlu kepada rahmat Allah, tinggi setengah mana pun. Tak ada kata satu ketika dia tak perlu dah kepada rahmat Allah. Dah. Siapa pun. Dan untuk ni nak mengisbatkan, menyabitkan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bukan Tuhan. Nabi adalah orang yang kita kena minta dengan Tuhan, biar beri sesuatu kepada dia. Dia nak beri gapo kita, dia boleh beri setakat mana hak Tuhan izinkan dia menang, izinkan dia beri kita. Kalau lepas mati kau gapo nak minta dengan dia, salah, boleh jadi salah. Dengan sebab itu kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Minta biar Allah Subhanahu Wa Taala rahmatkan dia. Itu tanda kita ingat kepada dia, tanda kita menghargai jasa dia, perjuangan dia. Orang yang setara ni buat baik kepada kita, kita tak boleh lupa kepada dia. Dalam bentuk doa. Ini pun semacam doa juga, tapi doa khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab patut pun kita doa yang khusus kepada dia. Sebab apa? Terlalu banyak jasa dan sumbangan dia kepada kita dan kepada manusia semua sekali. Allah selawat kepada orang itu. Allah selawat apa makna? Allah berikan rahmat dia kepada orang itu. Itu makna selawat. Itu makna selawat. Bila daripada Allah, yakni Allah berikan rahmat kepada orang yang berselawat kepada Nabi. Sebab dia minta Allah berikan rahmat kepada Nabi, Allah beri rahmatkan dia. Allah rahmatkan dia. Bila Allah kesian kepada kita, kita berada dalam rahmat Allah, senanglah banyak perkara dalam hidup ni. Senang, mudahlah hidup ni. Dengan sebab itu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri rahmat ni, lagu mana contohnya? Nak mati pun dia boleh senyum lagi. Padahal mati tu, ketika nak mati tu orang meraung ada, paisal pun ada, lembek nak jalan pun ada, macam-macam. Orang yang nak mati tapi ada, dia boleh senyum. Susah senyum, rahmat Allah lah tu. Itulah rahmat Allah. Rahmat Allah. Tak ada ibu bapa pun boleh senang juga, boleh hidup juga, boleh berjaya juga. Rahmat Allah lah. Perlu sangat rahmat Allah. Dalam keadaan ada ibu bapa pun, berapa ramai ada ibu bapa tidak berjaya? Berapa ramai? Hak tak ada ibu bapa tu tak berjaya. Hak ada ibu bapa tu tidak berjaya. Tidak ada rahmat Allah. Rahmat Allah tu hak sebenarnya di belakang segala-gala. Hak ni hak zahir saja. Pitih kau gapo dia hak zahir. Tidak ada jaminan belaka. Sebab itu penting sangat rahmat Allah. Kita buat dia balas 10. Lepas tu lagu mana? Nak selawat. Selawat ni tidak nanti khusus duduk cokoh-cokoh selawat tu tak. Bila-bila kita duduk ngaji hadis. Sebab tu betul orang ngaji hadis jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Rasulullah, sebut lalu sallallahu alaihi wasallam. Boleh pahala selalu. Secara tidak langsung, tidak nanti duduk khusus untuk selawat, tidak. Bila-bila lagu tu boleh dah. Dalam sembahyang apa ada selawat. Boleh dah. Ni kita ni hak bila-bila duduk mengaji. Pak kalau baca hadis sama-sama, nak hari baca jumpa sama, duduk selawat sama secara tidak langsung. Secara tidak langsung pun serupa aja. Tidak kata secara khusus baru boleh. Hak lagu ni, kelebihan lagu ni. Tak. Itu maksud dia. Besar kelebihan selawat. Selawat apa maknanya? Maknanya kita ingat kepada orang yang berbudi besar kepada kita, berjasa, banyak sumbangannya kepada kita, kita ingat kepada dia.
Jadi manusia bergunalah, manusia yang mengenal budi. Kalau tidak, setara tu orang buat ke dia tu, dia tak reti lagi. Bahkan kalau hak lain bersikit-sikit ni, dia nak menghargai apa. Kalau setara banyak semua Nabi tu pun dia tak tahu lagi. Dia tak berasa lagi nak berterima kasih, nak doa. Orang lain tu dia nak doa apa? Gitu. Ini tentu dah orang yang besar, orang yang berjasa. Dengan sebab itu kena doa. Seterusnya riwayat daripada Aus bin Aus. Aus bin Aus, katanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya antara hari-hari kamu yang terbaik ialah hari Jumaat. Yang paling utama ialah hari Jumaat. Oleh itu kamu perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari itu, kerana selawat kamu itu dikemukakan kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana selawat kami akan dikemukakan kepadamu, padahal engkau telah pun hancur luluh, mati dah. Nanti bila mati nanti akan datang. Hak masa dia kecek, dia tak mati lagi lah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi tubuh para nabi. Tubuh para nabi. Ini pun kelebihan selawat juga. Kelebihan selawat juga. Masa ibadat ni pun dia ada lebih. Kalau bulan Ramadan, malam lebih daripada siang. Kalau malam lebih daripada tengah hari. Kalau bulan puasa. Tapi kalau hari Jumaat ada kelebihan. Ada satu ketika yang Allah SWT terima makbul doa. Dia tidak kata malam pula. Dia kata hari lah. Ada masa dia. Kalau dalam tiap-tiap hari, sepertiga akhir malam, dia ada sebut masa-masa tu. Begitu juga kalau kita berselawat, kalau kita gapo, kalau ada hari-hari yang lebih daripada hari lain. Ini salah satu bukti, salah satu dalil yang menunjukkan hari Jumaat tu ada kelebihan dia yang tersendiri. Banyaklah, tidak sampai ini pun banyak lagi hadis yang lain. Jelas dah hari Jumaat tu lebih daripada hak lain. Tetapi mengikut Imam Bukhari, itu kelebihan-kelebihan lain. Tapi untuk mati, hari yang paling afdal hari Isnin. Sebab apa? Sebab Tuhan pilih Nabi dia mati hari Isnin, kata dia. Adapun hadis hak kata mati hari Jumaat, malam Jumaat tak kena azab kubur ke apa, tidak sahih. Tidak sahih. Walaupun ada dalam Tirmizi, tapi tidak sahih. Ulama-ulama hadis kata gitu. Masalah mati tak ada kelebihan mana-mana, kecuali daripada azab kubur tak ada. Itu tak ada bukti yang kukuh, tak ada. Tapi kalau sekadar selawat ke apa tu ada. Begitu juga kebajikan lain, banyak lagi lah lain-lain ada. Sebenarnya hadis ni kita sudah jumpa dah dulu dalam bab Jumaat dulu. Dan hadis ini adalah antara hadis yang dipertikaikan oleh ulama hadis ni. Dengan sebab itu setengah-setengah ulama kata tak ada ni kelebihan. Orang kata lebih selawat pada hari Jumaat daripada hari lain. Tak ada. Kalau berdasarkan hadis ni masih lagi dipertikaikan. Bukan semua ulama terima. Termasuk Imam Bukhari sendiri, dia mengatakan hadis ini ma'lul. Hadis ini berpenyakit, ada masalah. Dengan sebab itu, i'tiqad tak boleh dijadikan asas untuk akidah bahawa Nabi itu tidak hancur dalam kubur. Tanah tak makan, tak boleh buat akidah. Sebab dalam Quran tak ada, dalam hadis hak sahih. Hak ni dipertikaikan lagi. Termasuk Imam Bukhari pertikaikan hadis ini. Iaitu duduk mana? Ni perawi dia, Hasan bin Ali meriwayatkan daripada Husain bin Ali. Dia meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir daripada Abil Ash'ath As-San'ani, daripada Aus bin Aus. Ini masalahnya. Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Mengikut Imam Bukhari ni orang lain. Hak ni bin Jabir At-Tamimi. Hak ni perawi dhaif yang sebenarnya, bukan perawi sahih. Dengan sebab itulah ulama-ulama macam Aini dalam Syarah Abu Dawud, dia juga kemukakan begitu. Hadis ni tidak kuat. Ini masalah akidah.
Masalah akidah, kalau nak selawat sekadar selawat saja tu boleh kira. Tapi kalau nak percaya Nabi ni tidak hancur dalam kubur, tak boleh lagi. Tapi kebanyakan ulama terima. Kebanyakan ulama terima, tidak dimakan apa dia oleh tanah ke apa. Tapi kalau nak kira dari segi sanad dia, dari segi kekuatan hadis untuk nak jadikan landasan akidah, tak boleh lagi. Setara ni. Itulah benarnya. Dulu pun kita sudah jumpa dah bicara ni dalam Abwabul Jumu'ah dulu. Ini macam Husain bin Ali gapo ni, perawi ni dipertikaikan. Ada masalah lah. Bukan semua ulama terima. Termasuk Imam Bukhari sendiri tak terima. Lepas tu babun nahyi an yad'ual insan ala ahlihi wa malihi. Sekat tu lah. Wallahu a'lam.